Kita masuk pada hadis yang ke-22, iaitu orang yang berpegang dengan agamanya seperti memegang bara api. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nasi zamanun sabiru fihim 'ala dinihi kal qabidi 'alal jamri. Akhrajahu Tirmizi. Artinya daripada Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, akan datang kepada umatku suatu zaman di mana orang yang berpegang kepada agamanya laksana menggenggam bara api. Ini iaitu keterangan. Hadis ini riwayat Imam Tirmizi. Keterangan yang dimaksudkan di sini ialah zaman yang sangat menggugat iman, sehingga siapa sahaja yang hendak mengamalkan ajaran agamanya, ia terpaksa menghadapi kesulitan, kesusahan dan tantangan yang sangat hebat. Iaitu zaman pada waktu ini atau waktu yang disebutkan dalam hadis ini, seorang yang ingin memegang teguh pada imannya justru mendapat pertentangan, justru mendapat ancaman. Dan ini yang terjadi pada hari ini, tuan-tuan. Kita di Malaysia mungkin tak terasa, tapi kalau tuan-tuan pergi ke negara barat, untuk menjadi Islam sejati dituduh macam-macam. Islamfobia itu satu hal, LGBTQ satu hal, nak amalkan kita punya ibadat pun kadang susah, tuan-tuan. Macam-macam rintangan. Ni bukan zaman 60-an, 50-an di mana mungkin yang susah nak cari daging halal. Tapi ini adalah ketika kita ingin mengekspresikan diri kita sebagai seorang Islam untuk beramal dengan agama Islam, justru mendapat diskriminasi. Ini yang dimaksudkan. Bahkan di negara Islam sekalipun, contohnya saudara-saudara kita di Palestin, nak solat dekat Masjidil Aqsa pun tak boleh. Nak pergi Masjidil Aqsa pun banyak syarat, kena tua lah, atas umur 50 lah, macam-macam lah. Nak solat je pun, nak sembahyang Jumaat katanya nak kena beratur, nak kena cek, tak ada metal, tak ada pistol, tak ada apa dan lain-lain. Habis solat Jumaat baru dapat masuk lah kot. Ini hadirin wal hadra hafizakumullah. Tantangan yang sangat hebat. Begitu juga penuntut ilmu agama. Hari ini orang yang nak menuntut ilmu agama dianggap budak-budak yang tak lepas akademik, dia masuk agama. Sampai macam tu orang pandang orang agama kadang. Menganggap sebab dia tak lulus ni dia masuklah sekolah agama. Tak betul. Dirwal hadra hafizakumullah. Dan ada yang menganggap belajar agama senang, boleh lah. Ambil medik susah. Ni lagi satu hal. Ingat belajar agama ni sekunder. Yang kedua, untuk belajar agama yang betul-betul faqih, kena hafal Qurannya, kena hafal bait-baitnya, kena hafal bahasa Arabnya, kena hafal macam-macam, hafal dulu. Lalu baru masuk mustawa tahlil, analisis, mustawa pembacaan yang besar, bagaimana mencari titik pertemuan, khilaf, usul fiqh dan lain-lain. Mata pelajaran di dalam bidang agama ini lebih banyak daripada mata pelajaran dalam bidang sains. Usul fiqh ada usul fiqh, Quran ada usul tafsir, hadis ada ulumul hadis. Lepas tu belum lagi khilaf dalam fiqh, ilmu tasawuf, usul tasawuf, akidah, manhaj fil akidah. Itu semua kitab berjilid-jilid, tuan-tuan. Kalau ia tidak bersungguh-sungguh, nescaya agamanya terlepas dari genggamannya. Dan ini yang kita hadapi pada hari ini. Jadi kalau kita anggap mudah, habis agama kita seperti tergadai. Ini adalah disebabkan oleh keadaan
di sekelilingnya yang tidak membantu untuk ia menunaikan kewajipan agamanya. Hatta solat Jumaat pun kadang jadi isu. Nak solat Jumaat bos tak bagi. Maaflah, saya pernah kerja waktu saya masih di pondok, balik Malaysia 4 bulan, 3 bulan. Memang cuti Rejab, Syakban, Ramadan, masuk 15 Syawal. Jadi 3 bulan. Mak saya waktu tu tak nak bagi duit belanja, duduk Malaysia ni. Dia suruh cari duit sendiri, terpaksa kerja. Saya terpaksa kerja dekat restoran terkenal, restoran. Tapi bila hari Jumaat je, saya dah memang ambil cuti Jumaat lah. Saya kerja satu Ahad saya kerja, Jumaat saya tak kerja. So ada sekali itu weekend yang saya biasanya kerja, saya terpaksa ambil cuti. So minggu tu saya kena pindah hari Jumaat. Tapi time allocation dia saya masuk pukul 10, balik pukul 5 ke pukul 6 saya tak ingat. So saya kata, saya ingat okey lah, sebab nanti waktu solat Jumaat saya boleh keluar lah, hak saya untuk solat Jumaat. Umumnya dia tak bagi. Saya kata, kenapa bagi macam ni? Kalau tahu tadi bagilah ya lepas solat Jumaat sampai malam. Tak minta, dia kata. So dia kata, jadi kalau orang kerja time waktu solat Jumaat tak boleh pergi lah. Dah kalau pergi siapa nak jaga? Saya kata macam mana budak Melayu yang jadi delivery tu? Itulah susah lah, nanti tak ada orang jadi delivery. Dia kata kalau solat Jumaat. Boleh pula. Saya marah lah kata tu. Mana boleh macam ni? Ini boleh report. Hak asasi umat Islam untuk solat Jumaat. Jadi dia dah bagi fasiliti untuk budak Melayu yang jadi rider semua tak boleh solat Jumaat. Nanti okey sebab orang Melayu kena solat Jumaat, orang Muslim kena solat Jumaat. Lebih baik bagi kepada yang bukan Islam kerja-kerja ni. Dia orang tak ada solat Jumaat, tak banyak kerenah. Discriminate. Betul ke tidak? Ada orang hadirin. And that happened in this country. That happened in this country, Malaysia. Tapi of course itu tahun 2002. 1999 tahun 2000 lah. Itu tahun berlaku pada tahun tersebut, atau 2001 waktu saya dulu. Tak tahu sekarang apakah ada perubahan atau tidak, wallahu alam. But ini contoh yang dimasukkan dalam hadis ini, solat Jumaat. Hadirin wal hadirat afizakallah, dalam Quran keharaman jual beli pada waktu khatib berkhutbah itu tidak hanya berlaku di dalam masjid dan perkarangan masjid. Itu berlaku di luar sana juga bagi lelaki. Of course kalau perempuan tak ada masalah. Bagi lelaki Muslim haram. Saya tak tahu di masjid ni, tapi ada di masjid-masjid di Kuala Lumpur, waktu solat Jumaat bila dah azan khatib naik, kedai orang masih jual, masih makan. Kan? Pekerja-pekerja dari syarikat-syarikat datang makan lunch. Dah khatib dah khutbah dah ni. Dia masih makan. Khatib dah habis dia terus solat. Ini haram. Haram, tak boleh. Dalam Quran sebut, Quran yang sebut. Dilarang ni, ditegah. Jual beli ditegah tuan-tuan. But still happen. Maka sepatutnya benda-benda macam ni lah penguat kuasa agama kena ambil tindakan. Sebab tidak boleh. Saya tak kata mungkin ada kedai kat sana buka, tapi yang jaga perempuan, kedai kapet ke kedai apakah itu, yang jaga perempuan tak ada masalah. Itu bukan yang saya isukan. Tapi yang saya maksud ni apabila ada Melayu Muslim, bukan Melayu lah, Muslim mukallaf lelaki waktu khutbah Jumaat masih berdagang. Waktu khutbah, kalau masih baru azan tu belum lagi. Kan? Ada yang kata, tahu Ustaz, dah azan, sebab dalam Quran dah azan. Kan, dipanggil. Ni macam-macam. So hadirin wal hadirat hafizakumullah. Patutnya bila dah azan stop semua dan pergi untuk solat, untuk bersiap dengan khutbah dan solat.
Jumaat. Lalu dia kata ini adalah disebabkan oleh keadaan. Nah, ni bahkan apa yang ada di sekelilingnya mendorong untuk membuat kemaksiatan dan perkara-perkara yang dapat meruntuhkan akidah, dan perkara-perkara yang dapat meruntuhkan akidah dan keimanan, atau paling kurang menyebabkan kefasikan. Ini juga bermaksud bahawa orang Islam terjepit dalam melaksanakan tuntutan agamanya, di samping tidak mendapatkan kemudahan yang sewajarnya.